Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Dengarkan cerita saya ini. Isteri yang sangat tamak, itulah tajuknya. Ada sepasang suami isteri yang sangat miskin. Pak Balim nama suaminya dan Mak Kuntum pula nama isterinya. Mereka tinggal di sebuah pondok usang di tepi sungai. Pada suatu hari, Pak Balim pergi mengail ikan di tepi sungai. Puaslah sudah Pak Balim menghulurkan jorannya, tetapi tiada seekor ikan pun memakan umpannya. "Nampaknya hari ini tiada rezeki aku," kata Pak Balim. Tidak berapa lama kemudian, joran Pak Balim terasa seperti ditarik-tarik. Ini tentu ikan besar. Bolehlah aku jadikan lauk untuk hari ini," kata Pak Balim dengan gembiranya. Pak Balim pun segera menarik jorannya. Ada seekor ikan kaloi yang tersangkut di mata kailnya. "Hai orang tua, kau lepaskanlah aku. Aku terlalu kecil untuk dimakan. Jika kau lepaskan aku berjanji akan menjadikan kamu kaya," kata ikan kali itu. "Hai ikan, benarkah kata-katamu itu?" tanya Pak Balim. "Benar, aku tidak pernah mungkir janji," kata ikan kali itu lagi. Pak Balim pun melepaskan ikan kali itu ke dalam sungai. Pak Balim pun pulang ke rumahnya. Apabila sampai di rumahnya, Pak Balim berasa terkejut. Pondok usahanya telah berubah menjadi rumah besar yang cantik. Mak Kuntum berasa sangat hairan dengan kejadian aneh itu. Pak Balim pun menceritakan segala-galanya tentang ikan kali itu kepada Mak Kuntum. Perasaan tamak dan haloba telah menguasai diri Mak Kuntum. Mak Kuntum pun menyuruh Pak Balim berjumpa semula dengan ikan kali itu sekali lagi. Mak Kuntum ingin menjadi kaya. Pada keesokan harinya, awal-awal lagi, Pak Balim pun pergi ke tepi sungai. Apabila sampai di tepi sungai, Pak Balim segera berseru supaya ikan kali itu timba di permukaan air. "Hai ikan kaloi, timbullah kamu. Aku ingin meminta sesuatu daripada kamu," seru Pak Balim. Tidak berapa lama kemudian, ikan kali itu pun timbul di permukaan air. "Ada apa, hai orang tua?" tanya ikan kali itu. "Isteriku menyuruh aku meminta supaya dia menjadi kaya," kata Pak Balim. "Baiklah, esok sebelum matahari terbit, pergilah kamu mencangkul tanah di pangkal pokok ketapang di hadapan rumah kamu. Di situ, kamu akan menemui sebiji tepayan yang berisi emas," kata ikan kali itu. Pada keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Pak Balim sudah bangun. Pak Balim pergi ke pangkal pokok ketapang dan mula mencangkul tanah. Tiba-tiba, Pak Balim ternampak sebiji tepayan. Pak Balim mengeluarkannya lalu membukanya. Mata Pak Balim terbeliak melihat isi tepayan itu adalah emas. "Emas, emas, oh emas," kata Pak Balim. Pak Balim pun membawa pulang tepayan itu ke dalam rumah. Mak Kuntum terperanjat melihat isi tepayan emas berkilau-kilau di dalam tepayan itu. Semenjak hari itu, Pak Balim dan Mak Kuntum menjadi kaya raya. Pak Balim selalu bersedekah kepada fakir miskin. Akan tetapi, Mak Kuntum lupa daratan, tidak pernah bersedekah kepada fakir miskin. Malah dihinanya pula fakir miskin. Mak Kuntum menjadi semakin tamak. Dia menyuruh Pak Balim berjumpa semula dengan ikan kali itu. Dia ingin menjadi Tuhan dan Maha berkuasa di seluruh alam ini.
Apa kamu sudah gilakah, Mak Kuntum? Ingin menjadi Tuhan? Kata Pak Malim dengan marahnya. Alah, pergilah Pak Malim. Tolonglah sampaikan hajatku ini kepada ikan kala itu. Rayu Mak Kuntum. Baiklah, kata Pak Malim. Pada keesokan harinya, dengan perasaan hati yang sedih, pergilah Pak Malim berjumpa dengan ikan kala itu untuk memenuhi permintaan Mak Kuntum. Setelah timbul, ikan kala itu pun bertanya, "Hai orang tua, kenapa kamu nampak sedih sahaja hari ini? Apakah permintaan kamu yang harus aku penuhi?" Tanya ikan kala itu. "Isteriku menyuruh aku meminta supaya dia memiliki kuasa menjadi Tuhan," kata Pak Malim dengan terketar-ketar. "Apa? Isteri kamu hendak menjadi Tuhan? Isteri kamu lupa daratan. Tidak pernah cukup apa yang aku berikan selama ini," kata ikan kala itu dengan marahnya. Tiba-tiba, langit menjadi gelap gelita. Kilat dan petir sabung menyabung. Guruh berdentum-dentam dengan kuatnya. Hujan pun turun dengan lebatnya. Rumah Mak Kuntum telah dinaiki air. Mak Kuntum ketakutan kerana keseorangan di rumah. Mak Kuntum pun meredah hujan untuk mencari Pak Malim. Pak Malim pun pulang ke rumahnya. Apabila sampai di rumahnya, didapati Mak Kuntum tiada di rumah. Pak Malim pun mencari Mak Kuntum, tetapi tiada bertemu. Oleh kerana keletihan, Pak Malim pun tertidur. Pak Malim bermimpi ada seorang tua berjanggut putih menjelma dalam mimpinya. "Janganlah kamu bersedih hati. Isteri kamu telah mati lemas, dihanyuti arus deras. Dia adalah isteri yang sangat tamak," kata orang tua berjanggut putih itu. Tiba-tiba Pak Malim pun terjaga. Pak Malim termenung dan menyesal dengan apa yang telah berlaku. Akibat sikap tamak Mak Kuntum, dia mati akhirnya. Begitulah kawan-kawan, cerita nasihat daripada saya. Sikap tamak dan halobak itu adalah satu sikap yang amat merugikan. Yang dikejar Mak Kuntum tak dapat, yang digendongnya berciciran. Renung-renunglah wahai sahabat, tamak Mak Kuntum tinggal kenangan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.